Kecil ini putera Sultan Mahmud, bondanya Cik Pun. Cik Pun ini anak Laksamana Johor. Kerana telah saya nyatakan dan bincang juga dengan Roza beberapa kali bahawa kita perlu berhujah tentang dakwaan-dakwaan semasa yang menyatakan bahawa semasa di sini sumber Belanda yang menyatakan bahawa Raja Kecil telah tua pada ketika itu. Jadi bagaimana Raja Kecil pada ketika itu telah tua, dan jika ia mangkat 1746, lahirnya sekitar 1699, umurnya baru 40-an, belum lagi 50-an. Ini persoalannya. Tapi walau bagaimanapun, persoalan apabila membincangkan Raja Kecil ini, saya lebih kepada menyatakan bahawa pengarang pada ketika itu, iaitu pengarang naskah Melayu, mengaitkan mengandungnya Cik Pun itu dengan benih Sultan Mahmud mangkat. Dan dari situ bila kita membincangkan mengenai pengarang adalah seorang yang terpelajar pada ketika itu, pada kurun ke-18 juga awal kurun ke-19. Dan apabila dirujuk sebagai seorang pengarang yang terpelajar, berarti pengarang itu sudah pasti mahir, tahu apa itu dosa, apa itu pahalanya. Apatah lagi beliau menggarapkan sesuatu yang beliau tidak pasti dan akan dibincangkan bukan saja hari ini, akan dibincangkan puluhan tahun akan datang. Walaupun dalam siang ini telah pun diputuskan bahawa Raja Kecil itu putera Sultan Mahmud. Perkara ini akan terus dibincangkan dalam perbincangan akademik. Terus. Jadi sudah pasti pengarang sedar bahawa hubungan itu ada. Jadi dalam hal ini saya lebih cenderung dan lebih menyatakan bahawa Raja Kecil itu adalah putera Sultan Mahmud. Hanya saya masih lagi mencari sampai hari ini untuk mendapatkan data yang lebih utuh untuk membuktikan apa yang pandangan-pandangan dan juga apa saja pendapat yang dikemukakan. Jadi apabila kita merujuk dalam hubungan antara Siak dengan Johor, sebagaimana yang saya nyatakan tadi, selalunya kita kaitkan yang lebih jelas ialah antara Raja Kecil yang telah menyerang, menguasai Johor, menduduki takhta kerajaan Johor pada tahun 1718. Terserah sama ada kita menggunakan 17. Itu tahun itu 1 tahun, 2 tahun. Bagi pelajar sejarah bukan suatu perkara yang sangat besar dari sudut perbincangan. Jadi berarti di sini Raja Kecil sebelum menduduki atau mendirikan kerajaan Siak di Kuantan, baginda adalah Sultan Johor. Baginda telah dikalahkan dalam persaingan. Itu hakikat yang tidak boleh dinafikan dalam sejarah. Dikalahkan bukan oleh Raja Sulaiman, putra Sultan Abdul Jalil Rakyat Shah sahaja, tetapi dikalahkan dengan bantuan Ubu Bugis 5 bersaudara. Daim Parani, Daim Marewah, Daim Telah, Daim Menambung, dan Daim Kemas. Maka apabila kelima-lima tokoh ini disebut, saya juga ingin menarik perhatian dalam catatan. Di sini saya juga agak kurang jelas kerana ada menyatakan seolah-olah Daim Kemboja dengan, saya lupa berapa tadi, adik-beradik. Kerana setakat yang saya lihat dalam tufat atau sasilah Melayu dan Bugis, mereka ini berdua ini bukan adik-beradik. Nanti kalau saya ketemu nanti saya akan katakan betul-betul. Jadi dari apabila dikalahkan, Raja Kecil bermundur dan kemudian mendirikan kerajaannya di Kuantan. Dan walaupun mendirikan kerajaan Kuantan, di sinilah yang dinyatakan bahawa Raja Kecil telah kemudian meneruskan usahanya untuk menegakkan kesultanan yang selalu bagi dia nyatakan itu keturunan Kesultanan Melaka. Dan pada
saya pada mulanya ketika meneliti sejarah ini, kira-kira belasan 20-an tahun yang lalu, saya tidak nampak besarnya Siak ini. Sehinggalah pertama kali saya dijemput dan datang ke Siak, dan barulah saya nampak bahawa Siak yang dirujuk tapi tidak nampak dalam Tuhfatul Nafis, tidak nampak dalam Hikayat Siak, tidak nampak dalam apa-apa saja sumber Melayu, bahawa Siak itu merangkumi kawasan pada satu ketika yang telah disebut oleh Pak Tunas tadi, sampai ke sempadan Aceh, terus ke pendalaman sampai ke sempadan Minangkabau. Sehingga kadang-kadang, sehingga hari ini saya memikirkan apakah dikelirukan oleh Minangkabau itu. Maksud saya, apabila disebut pengaruh orang Minangkabau itu, sebenarnya bukan orang Minangkabau, tetapi orang di sekitar ini, Siak, Kampar, dan kawasan di pesisir pantai. Sekian, terima kasih.